Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada Puan Fazlin Hanif kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk sesi pembintangan dan penilaian bahan multimedia interaktif pengajaran yang kami hasilkan untuk tugasan teknologi dalam pendidikan. Terima kasih juga jemput saya. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan mula dengan pembentangan Google Site yang pertama iaitu pembentangan hasil kerja saya. Baiklah, Google Site yang saya hasilkan ni merupakan subjek Bahasa Melayu menggunakan DSKP tahun 5. Reka bentuk pengajaran pula adalah berasas kepada model Azure. Jadi untuk pembelajaran hari ini, saya memilih standard kandungan 3.2, menulis perkataan, frasa dan ayat bermakna, dan standard pembelajaran 3.2.3, mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar. Untuk objektif pembelajaran pula, murid dapat menganalisis dan menilai 3 situasi berdasarkan gambar yang dilihat dengan sesuai, dan objektif yang kedua ialah murid dapat menjawab 5 soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca dengan tepat. Saya mulakan dengan sesi baca doa belajar dan isi kehadiran murid kerana pembelajaran hari ini dijalankan secara kendiri. Jadi aktiviti yang saya akan laksanakan pada hari ini terdapat 5 termasuk seindaksi dan penutup. Jadi aktiviti pertama bagi seindaksi ialah aktiviti menyanyi. Aktiviti ini memerlukan murid akan mendengar audio lagu Budi Bahasa Budaya Kita yang saya telah letakkan di sini, dan lepas menyanyikan lagu tersebut, mereka perlu membuat rumusan secara ringkas tentang audio lagu yang didengar dalam bentuk perteminda yang telah saya sediakan dalam aplikasi Canva. Untuk aktiviti utama atau aktiviti yang pertama ialah aktiviti celik tajam, iaitu murid perlu memerhatikan gambar yang saya sertakan tentang amalan budi bahasa secara berkumpulan. Kemudian mereka perlu laksanakan aktiviti sumbang saran untuk mentafsir paparan gambar tersebut. Berikut merupakan contoh paparan gambar yang saya sertakan tentang amalan budi bahasa. Kemudian hasil sumbang saran mereka lakukan, mereka perlu letakkan di ruangan Padlet yang saya telah sediakan. Ni merupakan contoh soalan yang saya sediakan untuk merangsang pemikiran murid. Tapi untuk aktiviti ni murid perlu fikir jugalah persoalan-persoalan lain untuk menjawab tentang arahan tadi. Untuk aktiviti yang kedua pula ialah aktiviti lingkaran jawapan, iaitu aktiviti perbincangan melalui pembacaan teks. Di sini saya sertakan petikan tentang kepentingan amalan berbudi bahasa, dan di hujung petikan itu pula saya sediakan 5 soalan pemahaman tentang kepentingan amalan berbudi bahasa. Jadi mereka perlu berbincang dalam ahli kumpulan bagi mendapatkan jawapan tentang soalan pemahaman yang disediakan. Dan jawapan tu perlu diletakkan di ruangan Padlet. Kenapa saya pilih ruangan Padlet ni? Ruangan Jamboard. Sebab ruangan Jamboard ni murid boleh hias dia punya ruang mengikut aktiviti masing-masing, sama nak letak elemen ke, nak letak animasi, kegemaran ke, tu semua bergantung kepada kreativiti murid. Dan aktiviti yang ketiga ialah imbas cerdas. Aktiviti ketiga ni juga merupakan aktiviti pentafsiran kerana dia menjawab soalan tentang pengajaran pada hari ini, iaitu tentang budi bahasa.
Jadi untuk pentaksiran ni saya menggunakan aplikasi Plickers, iaitu satu aplikasi pentaksiran yang saya kira sering digunakan oleh guru-guru sekarang. Okay, jadi aplikasi Plickers ni saya akan sediakan soalan tentang budi bahasa dan saya akan edarkan QR code yang berbeza kepada setiap murid. Dan cara menjawabnya pula, murid boleh tonton video yang saya sediakan dan sebenarnya cara menjawab dia murid perlu pusingkan QR code tu mengikut arah jawapan yang mereka nak jawab. Tu je. Okay, dan aktiviti penutup pula, saya berikan penghargaan untuk kerjasama yang diberikan oleh murid. Dan bagi ruangan refleksi pula, saya gunakan aplikasi NGL ataupun Not Gonna Lie yang membolehkan murid memberikan maklum balas tentang sesi PDP yang dijalankan secara anonymous ataupun guru tak tahu siapa murid yang beritahu maklum balas tu. Jadi murid boleh berlaku jujurlah tanpa risau cikgu akan marah ke apa. Saya kira itu saja untuk sesi pembelajaran interaktif pada bahan multimedia saya. Jadi, secara keseluruhan, apa pendapat puan tentang Google Site atau bahan yang saya bina ni? Okey, saya dah tengok dah segala yang semua yang awak buat tu. Pendapat saya tentang awak punya video tadi menarik minat saya dan mungkin lagi menarik minat pelajar saya lah. Kalau pelajar saya kan. Jadi kalau dekat sekolah saya baru mula-mula nak gunakan teknologi ni. Jadi bila saya gunakan macam contoh awak punya teknologi ni kan, mungkin boleh tarik minat pelajar saya lah. Dan saya punya pendapat juga awak punya Google Site ni menarik minat, berwarna-warni, jadi sesuai dengan tahap murid. Okey. Dan kepelbagaian yang awak guna pun bagus. Pemilihan bahan pun ada, audio dan gambar pun jelas. Seterusnya, penggunaan aktiviti berdasarkan kurikulum semasa. Baguslah untuk saya. Jadi mungkin bagi saya murid-murid pun lagi faham lah. Seterusnya, arahan daripada awak punya Google Site pun jelas. Saya pun boleh faham dan murid saya pun boleh faham lah. Sebab pengalaman saya, bila cikgu sahaja yang bercakap, murid bercakap kat belakang. Tapi bila gunakan teknologi macam ni, mungkin boleh fokuskan murid, lagi fokus lah murid dekat kelas. Itu sajalah pendapat saya. Jadi, adakah puan rasa Google Site ini sesuai untuk digunakan murid bagi pembelajaran kendiri? Maksud kendiri tu diri sendiri kan? Betul? Okey, jadi saya rasa sesuai sebab kandungan dan bahan dia pun lengkap. Berdasarkan pengalaman saya, guru perlu akses dulu kan Google Site ni ataupun dipanggil Pickers. Betul? Jadi macam mana awak nak gunakan supaya murid awak guna sendiri? Okay, pada pandangan saya, maksud cikgu untuk aktiviti yang ketiga, aktiviti Plickers tu kan, saya akan edarkan terlebih dahulu soft copy QR code jawapan tersebut.
yang saya dah sertakan tadi kan. Saya akan edarkan dulu soft copy tu. Jadi mungkin waktu melaksanakan aktiviti tu saya akan laksanakan Google Meet untuk murid jawab sesi tu bersama guru lah. Macam tu. Jadinya murid akan pusingkan jawapan tu bersama saya sekali sebagai guru. Okey, bagus juga cadangan awak. Mungkin awak boleh cari lagi cadangan yang lain yang lagi bagus dan lebih sesuai untuk murid laksanakan lah untukkan diri. Okey, terima kasih Puan. Soalan yang terakhir, berdasarkan pemerhatian Puan, ada tak apa-apa lagi perkara yang saya perlu tambah baik lagi untuk tingkatkan keberkesanan penggunaan bahan ni? Okay, pendapat saya semuanya bagus sebab boleh memang jelas dan penggunaan site awak pun memang menarik lah. Cuma bagi saya mungkin awak boleh tambah baik elemen permainan ataupun menyanyi. Sebab murid kan suka menyanyi. Dan aktiviti permainan tu awak pelbagaikan lah. Contohnya awak boleh buat sumbangsaran ataupun perbincangan berdasarkan kumpulan ke antara guru dan murid dan murid. Itu sahajalah bagi saya. Baik, terima kasih Puan atas maklum balas dan penilaian yang Puan jalankan ke atas Google Site yang saya bina. Okay, seterusnya kita akan teruskan dengan pembentangan Google Site yang